Okay, so nampak tak teacher present? Nampak. Okay, good. Okay, so hari ni kita nak belajar the Pythagoras theorem. Okay, so dalam tajuk ni kita akan belajar dua perkara. Yang pertama Pythagoras theorem, yang kedua the converse of Pythagoras theorem. So yang pertama ni pun ada formula, yang kedua pun ada formula. Okay, so why do you learn this chapter? Okay, because as the fundamental knowledge for solving problems involving right angle triangle. Right angle triangle, segitiga bersudut apa? Right angle. Right angle Bersudut, l- sudut tegak. Sudut tegak maksudnya betul. berapa darjah? 90. Yes, 90 degrees. Okay. Right angle exists in many objects around us. So tajuk ni kita bincang segitiga sudut 90 darjah saja. Okay, so sudut selain daripada tu kita tak bincang. Okay, sebab right angle triangles dia ada formula dia. Okay. Okay, so ini antara perkataan yang dalam tajuk ini. Converse of Pythagoras theorem. Okay, bahasa Melayu dia akas teorem Pythagoras. And then hypotenuse, and then Pythagoras theorem, teorem Pythagoras. Okay, so yang ni semalam teacher suruh awak salin. So teacher nak awak tahu apa maksud hypotenuse. Okay, hypotenuse ialah the longest side opposite to the right angle is known as the hypotenuse of the right angle triangle. Okay, kalau awak ada segitiga bersudut tegak, awak ada 90 darjah. Betul tak? Betul? Okay, so yang opposite dia tu teacher panggil hypotenuse. Ni lah hypotenuse. Okay, satu lagi nak kenal hypotenuse, dia adalah longest side. Okay, so triangle ada berapa side? 1, 2. Ada berapa? Ada berapa side triangle? Ada berapa sisi? Ada berapa sisi? 3. So, yes, 3. So, apabila 3 sisi, so sisi yang paling panjang tu kita panggil hypotenuse. So, 2 cara nak kenal hypotenuse yang mana. Yang pertama, dia opposite dengan 90 darjah awak. Yang kedua, dia paling panjang, longest side. Okay, so teacher bagi contoh. Okay, so yang ni for each of the following identify the hypotenuse. So yang kalau segitiga awak bentuk ni, so apa hypotenuse awak? A dengan C. Okay, A dengan C. Tapi kita tak panggil AC ya Ariel. So kita tak panggil A and C. So kita panggil AC. Okay, kalau teacher kata AC, maksudnya line AC. So awak jangan buat A, C. A, C dah lain maksud dia. So awak kena buat AC. So bila kita buat AC dalam matematik maksud dia line AC. So awak tak payahlah tulis perkataan line. So awak tulis AC je, teacher faham. AC ialah line. Jadi hypotenuse dia ialah AC. Okay, setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Okay. So AC yang, so hypotenuse yang paling panjang Okay. Kemudian kalau teacher gabung-gabungkan segitiga pun, tapi awak kena tahu, tadi teacher bagi tahu hypotenuse dia opposite 90 degrees. So kalau teacher tanya segitiga PSR, apa opposite 90 darjah? Apa PR. PR. Jadi PR ialah hypotenuse untuk segitiga PSR. Manakala yang satu lagi, apa opposite dengan 90 darjah? PQ. PQ. Jadi PQ pula ialah hypotenuse untuk triangle PRQ. Okay, so hypotenuse ni dia boleh berbeza lah maksud teacher. Dekat sini dia hypotenuse PR. Tapi dekat segitiga satu lagi, dia dah tak jadi hypotenuse. Okay, so bergantung kepada triangle.
Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Okay, good So, Tak ada. awak kena tahu kalau opposite 90 darjah tu nama dia hypotenuse. Okay, yang ini formula. What is the relationship between the side of a right angle triangle? Okay, kalau dekat kelas, teacher akan suruh awak gunting benda ni. Teacher suruh awak gunting square. Lepas tu teacher suruh awak gunting square. Lepas tu teacher minta awak gabungkan. Okay, so teacher tunjuk. Okay, so teacher tunjuk. Okay, so yang ini. Okay, kalau dalam kelas, teacher suruh awak gunting square 4cm 4cm. Okay, katakan ni 4cm 4cm. Lepas tu teacher suruh awak gunting square. Okay, so teacher suruh awak gunting square 4cm. Okay, so teacher suruh awak gunting square 3cm 3cm. Okay, lepas tu teacher suruh awak gunting square 5cm. Okay, so bila awak gunting benda ni, bila awak gabungkan, dia akan jadi macam ni. Okay, teacher ulang. Kalau teacher suruh awak buat square, teacher suruh awak gunting 4cm 4cm, teacher suruh awak gunting 3cm 3cm dengan 5cm 5cm. Bila awak gabung, awak akan dapat benda macam ni. Okay, nampak tak? Nampak? Nampak. Good. So sekarang teacher tanya, apakah area bagi square ni? Area. Luas. Darjah 6 dah belajar? Apa 16 cm square. 16 sebab 4 darab 4 kan? So kita dah belajar bab 3, 4 darab 4 ialah 4 power 2. Betul? Betul? Betul. Betul. Kemudian area ni pula. Apa? Berapa area ni? 3 Nine. square. Yes, good. 9. 9 maksudnya kita dah belajar bab 3, 3 power 2. Good. Okay, now 5, ni area dia 5 times 5 atau 5 power 2. 5 power 2. Okay, now sekarang teacher nak awak kira 4 power 2 16, 3 power 2 9. 9. So kalau awak tambah dapat apa? Dapat apa? 25. Sama tak dengan ni? Sama. Jadi Sama. maksudnya kalau 4 squared plus 3 squared, dia akan sama dengan 5 square. squared. Jadi ini segitiga 90 darjah tau. Jadi kalau segitiga 90 darjah sudut tegak, okay, katakan panjang ni A, panjang ni B. Jadi panjang ni 4 kan? Jadi sebagai formula teacher, A power 2 plus ni apa? Ni apa? B power 2. Okay, so katakan hypotenuse dia C. Jadi dia akan equal dengan C power 2. Okay, teacher ulang. Apabila awak gunting square 4 times 4, kemudian awak gunting 3 square 3 times 3, kemudian awak gunting square 5 times 5, bila awak gabungkan, dia akan bentuk segitiga bersudut tegak. Di mana area ni 4 power 2.
4 multiply 4. Area ni 3 power 2 iaitu 3 multiply 3. So area ni 25. So bila teacher tambah 16 plus 9 awak akan dapat 25. Awak akan dapat area yang sebelah sini. Sebab itu timbul formula Pythagoras theorem. A power 2 maksudnya side kat sini. Tambah dengan B power 2 iaitu side dekat sini. Mesti sama dengan C power 2. C ni apa tadi kita belajar? Hypotenuse. Yes, Hypotenuse. Teacher, kenapa ada power 2 yang dekat A dengan B dengan C tu? Okay, kenapa ada power 2? Okay, so sebenarnya itulah teacher nak explain dia punya formula. Okay, sebab formula dia bukan 4 tambah 3 dapat 5. Formula dia ialah area square 4 power 2 tambah dengan area square 3 power 2 dapat dengan area yang satu lagi. So kenapa tidak dapat kuasa 2? Sebab area. Sebab luas ini tambah luas ini sama dengan luas ini. Luas ialah kita dah belajar bab 3 ialah panjang dan lebar. So kebetulan dia square, dia sama kan. Jadi 4 power 2 lah. Okay. So ini adalah formula yang awak kena hafal atau awak kena hafal lah. Formula dia ialah A power 2 plus B power 2 equal C power 2. A tu maksudnya side dia lah. Okay. Okay, so ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, teacher. Okay, so teacher tunjuk satu lagi contoh Okay, teacher save. Okay, teacher tunjuk satu lagi contoh. 9 power 2. Okay, teacher buat macam ni. 3, 4, 5. Okay, 6, 8, 10. Okay, now teacher buat 6 Teacher buat 6. Okay. 6 squared plus 8 squared. Okay, tekan kalkulator. 6 squared berapa? 36. 36. 8 squared? 64. 64. So bila tambah teacher dapat? 1? 100. 100 and 100 ni ialah 10 power 2. So ini Pythagoras theorem lah. So Pythagoras theorem, kalau sini 6, sini 8, sini akan dapat 10. Sebab 6 power 2 plus 8 power 2 ialah 100. Jadi 100 kalau teacher punca kuasa dapat 10. Okay. So maksudnya kat sini teacher boleh congak lah. So kalau 3 darab 2, 6. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 4 multiply 3, 12. 12. 5 multiply 3, 15. 50. So maksudnya kalau 9 power 2 plus 12 power 2 mesti dapat 15 kuasa 2. Okey, cuba awak tak cari, awak tekan. 81 tambah 12 kuasa 2 berapa? Tekan kalkulator. 1. Tekan kalkulator. 124. Yeah, bukan 124. Tekan kalkulator. 12 darab 12. 144. 144 kan? Okey. Cuba awak tambah dengan 81. Tambah dengan 81. 225. 225. So kita dah belajar bab 3. 225 ni kalau awak square root dapat apa? 225 kalau teacher square root dapat apa? 15. Berapa? 15. Pandai, 15. So ni lah 15.
So maksudnya ni yang paling panjang ni teacher panggil hypotenuse. Itu 3 darab 4, 12. 4 darab 4, 16. 5 darab 4. 5 darab 4, 20. 20. 20. 20. Jadi maksudnya kalau 12 power 2, kalau awak tambah dengan 16 power 2, awak mesti dapat 400. 400 ialah 20 power 2. Okey, boleh tak yang ni? Boleh. Okey, boleh. Tapi awak kena banyak buat latihan. So baru awak nampak Okey. Sekarang teacher pergi tadi. Okey, so ni ni lah formula dia. Formula dia AC power 2 equal AB power 2 plus BC power 2. Ni AB, ini BC. Okey, mesti dapat hypotenuse kuasa 2. Kalau tak dapat, dia bukan right angle lah. Dia bukan 90 darjah. Apabila segitiga tu 90 darjah, mesti formula dia macam ni. Okey. So yang ni teacher bagi contoh. Kalau sini 12, sini 16, macam mana teacher nak kira X? Jadi awak guna formula. Formula dia ialah X tu hypotenuse Jadi teacher buat macam ni lah. 12 power 2 plus 16 power 2 mesti dapat X power 2. Jadi bila awak tambah dapat 400 kan? So teacher nak X. So kalau nak X, teacher kena punca kuasa. Okey, tapi kalau awak dapat perpuluhan pun tak ada masalah. Okey? Okey, untuk contoh yang mula-mula ni dapat nombor bulat lah. Tapi kalau dapat perpuluhan pun tak ada masalah. Asalkan ini 90 darjah. Boleh tak yang ni? Boleh. Okey, good. Okey, asalkan awak kena tahu hypotenuse yang mana. Okey, kemudian example 3. Example 3 ni nampak susah sebab dia ada dua triangle. Okey, jadi kita buat satu-satu. Okay. Teacher nak PQ kan? Okey, teacher nak PQ, teacher tak boleh kira lah sebab teacher tak tahu PR. Jadi teacher kena kira PR dulu. Okey, PR ini adalah hypotenuse kepada segitiga ini. Jadi teacher pun buat macam ni. PR power 2 equal 3 power 2 plus 4 power 2. Okey, 9 tambah 16 berapa? 9 tambah 16 berapa? 25. 25. Okey, so maksudnya 25 ni kalau awak square root dapat 5 lah. So maksudnya PR ni 5 cm. Apabila PR 5 cm, sekarang PR ni tak jadi hypotenuse lagi. Dia yang hypotenuse sekarang ialah PQ. Jadi teacher pun buat macam ni. PQ power 2 equal PR power 2. PR tu 5 cm. Jadi kalau 5 kuasa 2, 25 lah. Kemudian RQ power 2. So awak tekan kalkulator. 25 tambah 144 dapat 169. 169 tu PQ kuasa 2 So kalau teacher nak PQ, teacher kena square root. Tekan kalkulator. So dapat 13 cm. Ada soalan? Tak ada. Okay, good. Okay. So di sini ada dua segitiga lah. So kena tengok betul-betul. Okay. So dalam kerja pun kena betul-betul. Ni dalam kerja yang dalam textbook teacher salin Okay. Okay, yang ini dia apa, bila awak dah faham formula Pythagoras theorem, so dia gabung dengan tajuk sebelum ini. Okay, tajuk perimeter and area. Okay. Okay. So sekarang dia nak perimeter kan. Okay, perimeter dia ni dah tahu 12 sebab ini square kan. Tapi VU ni tak tahu. Jadi nak tahu kita guna Pythagoras theorem lah. Pythagoras theorem ialah kalau sini 12, sini 16. So 12 power 2 plus 16 power 2. So tekan kalkulator, 12 kuasa 2, 144. 16 power 2 berapa? 16 power 2?
Berapa Y? Tengah kalkulator? 256. Yes, 256. Okay, 256 plus 144. Sebab 12 kuasa 2, 144. Dapat berapa? 400. Yes, 400. 400 tu VU kuasa 2 So kalau teacher nak VU, kena square root. So dapat 20 cm. So primitif kita dah belajar masa sekolah rendah. So tambahkanlah. Kita buat tambah 20 tambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 12 tambah 12 tambah 12. Iaitu ukuran keliling sahaja. Boleh tak? Boleh. Okay, good. Okay. Next. Okay, the converse of Pythagoras theorem. Okay, converse ni maksudnya dia terbalik daripada formula Pythagoras theorem. Okay, apa maksud terbalik? Maksud dia, okay, kalau C power 2 awak tu kurang daripada A power 2 tambah B power 2. Maksudnya nilai dia kurang. Kalau nilai dia kurang, dia bukan 90 darjah. Jadi dia sudut dia ialah acute, iaitu less than 90 degrees. Okey, maksudnya kalau awak kira kan, awak kira C ni kuasa 2 kurang daripada nilai A kuasa 2, B kuasa 2, jadi C ni bukan hypotenuse lah. Kan teacher kata kalau opposite side tu teacher panggil hypotenuse dengan syarat nilai dia sama. Tapi oleh sebab nilai dia tak sama, so dia bukan hypotenuse. Dia bukan hypotenuse, jadi dia akan acute angle. Okey, tak apa, yang ni nanti kita buat latihan. Cuma teacher nak tunjuk apa maksud converse. Maksud converse ialah awak kena kira dulu nilai dia. Okey, kalau yang ni awak kira nilai C, teacher kata opposite hypotenuse kan? So adakah C ni hypotenuse? So bila awak kira C power 2 ni nilai dia besar daripada A squared tambah B squared. So ini ialah obtuse angle. Sudut dia lebih 90. So dia bukan hypotenuse. So yang ini pun bukan 90 darjah. Okay, tu maksud converse. Okay, seterusnya kalau awak kira C power 2 ni sama dengan nilai A squared tambah B squared. Ini ialah formula Pythagoras theorem. So apabila awak kira sama, barulah yang ini 90 darjah. Okay, so barulah yang ini teacher panggil right angle triangle. Okay, converse ni maksudnya teacher nak tentukan adakah segitiga itu bersudut tegak atau tidak. Jadi cara dia, awak kuasa 2, lepas tu awak tambahkan. Okay, nanti teacher tunjuk contoh Okay. So, the converse of Pythagoras theorem state that if C squared equal A squared plus B squared, then the angle opposite to side C is a right angle. Okay, maksudnya converse ni teacher nak tahu adakah segitiga tu segitiga bersudut tegak atau tidak. So, caranya awak kira. Boleh tak? Boleh. Okay, so ini nanti kita tunjuk contoh. Cuma ini dia nak test adakah segitiga tu sudut tegak atau tidak. Okay, nanti kita tunjuk pengiraan Okay, so ini contoh pengiraan dia. Teacher bagi DE 24 cm, teacher bagi EF 7 cm, teacher bagi DF 25 cm. Okay, the longest side tu teacher anggap dia C. So 25 squared, tekan kalkulator 625. Adakah 24 squared plus 7 squared dapat 625? Dapat tak? Dapat. Dapat. So kalau dapat, segitiga ini ialah right angle triangle. Kita ulang. Soalan dia, determine whether each of the following triangle is a right angle triangle. Teacher nak tanya awak, adakah segitiga ni segitiga bersudut tegak? Okay, cara dia kita guna converse. Okay, converse ialah the longest side ni teacher anggap dia C. So 25 lah. So 25 kuasa 2. Yang lagi 2 tu teacher tambahkan. So bila teacher tambah nilai dia sama,
So jawapan dia yes lah. Okey. Sebaliknya macam ni kan. 12 cm, 18 cm, 20 cm. So 20 cm tu longer side. So teacher pun kira 20 power 2 dapat 400. Lepas tu awak tekan calculator. 12 power 2 plus 18 power 2 dapat tak 400? Tak. Tak. So kalau tak dapat, teacher panggil dia STU is not a right angle triangle. So dia bukan segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak dia mesti ikut Pythagoras theorem. Pythagoras theorem ialah hipotenus kuasa 2 mesti sama dengan 12 square tambah 18 square. Okay. So ini formula yang awak perlu tahu. Okay, yang pertama kena kenal apa hipotenus. Okay, hipotenus ialah longest side. Kemudian kena tahu formula Pythagoras theorem. Okay, ini formula Pythagoras theorem. Okay, kemudian ini converse. Converse ni maksudnya teacher nak tanya adakah ini right angle triangle. Jadi awak kena ujilah. Adakah C squared sama dengan nilai A squared plus B squared. Kalau sama, so ini segitiga right angle triangle. Okey. Okey, buku teks ada tak? Ada. Okey, so teacher nak awak tengok buku teks.